Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, kita bertemu lagi pada hari ini untuk program siri Al-Quran Sahabatku, dan alhamdulillah kita telah mempelajari sebelum ini mengenai sifat qalqalah, itulah sifat tunggal bagi huruf hijaiyah, dan hari ini kita cuba belajar lagi mengenai sifat qalqalah ini, iaitu berkait dengan pembahagian bagi sifat qalqalah ini. Pada minggu yang lalu kita telah mengetahui definisinya, huruf-huruf qalqalah yang terlibat dan syarat ketika mana berlakunya qalqalah ini. Hari ini kita cuba memahami lagi mengenai pembahagian yang telah disebut oleh para ulama. Pertamanya sekali, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ulama tajwid mengatakan bahawa qalqalah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang disebut sebagai sughra, yang kedua disebut sebagai kubra, dan yang ketiga disebut sebagai akbar. Dan huraian secara kita perinci, yang pertama berkait dengan qalqalah sughra ini. Apa yang dimaksudkan dengan qalqalah sughra, iaitulah qalqalah kecil, ataupun dimaksudkan dengan lemah maksud sughra itu. Dan qalqalah sughra ini terjadi bila mana huruf qalqalah yang telah kita belajar pada minggu yang lalu, ada 5 huruf, itulah huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan juga huruf dal. 5 huruf ini berada di tengah kalimah ataupun berada di hujung kalimah ketika mana kita wasal. Ini yang disebut sebagai qalqalah sughra, dan yang mana kita telah mengetahui syarat untuk dijadikan sebagai qalqalah mestilah pertama mestilah sukun. Maknanya dia bukan huruf yang berbaris. Jadi 5 huruf yang kita telah tahu mengenai huruf qalqalah ini, qaf, ta, ba, jim, dal, mestilah huruf yang sukun, bukannya huruf yang berbaris. Dan huruf yang sukun ini berada di pertengahan kalimah ataupun di hujung kalimah ketika mana kita wasal, maka inilah disebut sebagai qalqalah sughra. Atau juga ataupun nama lainnya juga disebut sebagai qalqalah saghirah. Qalqalah saghirah yang masyhur dalam kalangan masyarakat kita ialah qalqalah sughra. Apakah ini maksud dengan qalqalah sughra? Iaitulah qalqalah kecil, dan terjadi bila mana huruf-huruf qalqalah ini, yakni huruf-huruf qalqalah yang telah kita mengetahuinya, berada dalam keadaan sukun di pertengahan kalimah ataupun di hujung kalimah ketika mana kita wasal. Baik, cuba kita lihat contoh bagi qalqalah sughra ini. Contoh bagi huruf ba ketika mana berada di tengah kalimah pada kalimah yabda'u. Yabda'u. Jadi huruf ba yang sukun berada di pertengahan kalimah, itulah disebut sebagai qalqalah sughra. Dan berada di hujung kalimah ketika wasal. Maksud wasal di sini adalah ketika mana kita sambung bacaan, bukan ketika mana kita berhenti. Contoh pada kalimah pada ayat Rabbana hablana. Rabbana hablana, huruf ba yang sukun di situ kalau ikut berada di hujung kalimah tapi kita membacanya dalam keadaan wasal, maka dinamakan sebagai qalqalah sughra. Yang keduanya huruf jim. Contoh pada kalimah yajma'u. Yajma'u, huruf jim yang sukun berada di pertengahan kalimah. Huruf jim yang berada di hujung kalimah ketika wasal, fakhruj. Fakhruj minha. Fakhruj minha, jim yang sukun. Kemudian huruf dal. Huruf dal contoh berada di pertengahan kalimah wayadra'u. Wayadra'u, dan berada di hujung kalimah ketika wasal, qad sami'allahu. Qad sami'allah, huruf dal yang sukun berada di hujung kalimah pada kalimah qad, tetapi kita membaca ketika wasal, maka dia menjadi qalqalah sughra. Dan yang keempat huruf ta pada kalimah yataba'u, berada di pertengahan kalimah yataba'u, dan berada di hujung kalimah ketika wasal, ihbitu bisalamin minna. Ihbitu. Ihbitu, huruf ta yang sukun berada di hujung kalimah pada kalimah ihbil, tetapi kita membaca ketika wasal, ihbitu bisalamin minna, maka dia menjadi qalqalah sughra. Dan yang terakhir huruf qaf yang berada di tengah kalimah pada kalimah yaqbalu. Yaqbalu, qaf yang sukun
Dan berada di hujung kalimah وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. Huruf qaf yang sukun berada di hujung kalimah وَتَصَدَّقْ, tetapi menjadi qalqalah sughra kerana kita membaca dalam keadaan wasal, yakni membaca dalam keadaan sambung. Itu berkait dengan qalqalah sughra. Kemudian kita nak memahami ni, kita nak melihat lagi apakah yang dimasukkan dengan bahagian yang kedua, iaitulah disebut sebagai qalqalah kubra. Yang pertama tadi qalqalah sughra, yang kedua ialah qalqalah kubra. Apakah yang dimasukkan dengan qalqalah kubra, tuan-tuan sekalian? Qalqalah kubra ialah qalqalah besar. Tadi sughra kecil, kubra bermaksudnya besar, yakni bermaksud kuat. Dan terjadinya qalqalah kubra ni, tuan-tuan sekalian, bila mana huruf qalqalah berada di hujung kalimah, sama ada hujung kalimah itu sukun asli ataupun sukun kerana waqaf, ataupun disebut sebagai sukun arid. Arid ini adalah sukun yang mendatang disebabkan kita waqaf. Maka di sini untuk mudah kita faham, qalqalah kubra berlaku ketika mana kita waqaf. Dan huruf-huruf qalqalah itu, yakni 5 huruf yang kita sebut tadi, berada di hujung kalimah dalam keadaan dia sukun, sama ada sukun itu adalah sukun asli ataupun sukun itu sukun arid. Sukun arid di sini ialah sukun yang mendatang disebabkan kita waqaf itu. Asalnya di huruf B yang berbaris, tetapi bila mana kita waqaf, dia menjadi huruf yang sukun kerana kita waqaf. Ataupun memang kita waqaf di situ, memang dia huruf yang sukun, bukannya huruf yang berbaris. Jadi dua keadaan, sama ada dia sukun asli, yakni dia memang huruf yang sukun, huruf yang mati, ataupun sukun arid kerana kita waqaf, sukun yang mendatang disebabkan kita waqaf. Juga dinamakan sebagai qalqalah kabirah. Qalqalah kabirah. Tadi qalqalah sughra ataupun nama lain qalqalah saghirah. Ini qalqalah kubra ataupun nama lainnya qalqalah kabirah. Baik. Huruf qalqalah ada 5, ingat, qaf, fa, ba, jim, dal. Dan kita lihat contoh, bagaimanakah contoh qalqalah kubra ini. Yang pertama, bila mana berada di hujung kalimah dalam keadaan sukun asli, yakni sukun memang di huruf sukun. Bagi huruf ba, contohnya fansab. Bila mana kita waqaf di situ, huruf ba yang sukun itu memang sukun asli, maka dinamakan sebagai qalqalah kubra. Yang kedua, berkait dengan hujung kalimah disebabkan sukun arid, sukun yang mendatang. Bagi huruf ba ini, contohnya wa ma kasab. Pada asalnya kasab, kalimah kasab itu huruf ba yang berbaris di atas, kasab pada asalnya, aslinya. Tapi kerana kita waqaf, maka huruf ba itu dinamakan sebagai sukun arid, sukun yang mendatang, yakni daripada berbaris atas menjadi sukun kerana kita waqaf. Wa ma kasab. Jadi di sini ialah qalqalah kubra. Contoh bagi huruf jim, fakhruj. Kita waqaf di situ, maka jim di situ adalah qalqalah kubra. Itu berada di hujung kalimah ketika mana kita waqaf dan dia adalah sukun asli. Kita lihat huruf jim yang sukun kerana arid. Apa dia contohnya? Thamaniya hijaj. Asalnya kalimah hijaj itu jim berbaris dulu di bawah. Thamaniya hijajin asalnya, tapi bila kita nak waqaf, tanwin di situ menjadi sukun yang mendatang kerana kita waqaf. Thamaniya hijaj. Okey. Dan kemudian huruf dal, contoh huruf dal, walam yulad. Dal yang sukun itu, dan sukun adalah sukun asli, asalnya memang dia sukun yang berada di hujung kalimah. Dan contoh huruf dal yang berada di hujung kalimah disebabkan sukun arid, sukun yang mendatang. Contoh idza hasad. Kerana asal kalimah hasad ini huruf dal yang berbaris di atas, hasada. Kerana kita waqaf, menjadilah
sukun arid, yakni sukun yang mendatang. Baik, contoh yang berikutnya yang bagi huruf ta. Wala tushtit, wala tushtit. Huruf ta di sini adalah sukun asli berada di hujung kalimah. Dan huruf ta yang berada di hujung kalimah sukun arid, contohnya apa dia? Sawa'is sirat, sawa'is sirat. Ta yang sukun yang mendatang, asalnya ta itu berbaris di bawah sirati. Disebabkan kita waqaf, sawa'is sirat. Jadi huruf ta di situ menjadi sukun disebabkan waqaf tadi. Dan yang terakhir bagi huruf qaf, lam yukhlaq, lam yukhlaq. Dan qaf ini adalah qaf yang sukun asli berada di hujung kalimah. Dan qaf yang berada di hujung kalimah yakni sukun arid, sukun yang mendatang pada contoh wama wasaqa, wama wasaqa, asalnya wasaqa, disebabkan waqaf menjadi wama wasaqa. Baik, itu berkait dengan qalqalah kubra. Kemudian kita lihat yang terakhir, pembahagian yang terakhir itulah disebut sebagai qalqalah akbar. Qalqalah akbar itulah qalqalah lebih besar, nak berbanding dengan qalqalah kubra tadi, ataupun disebut sebagai sangat kuat. Kalau kubra kuat, akbar sangat kuat, ataupun lebih besar lagi nak berbanding dengan bacaan sifat qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra. Dan qalqalah kubra ini, qalqalah akbar ini tuan-tuan sekalian para pendengar, dia terjadi ketika mana waqaf pada huruf qalqalah yang bertasydid sahaja dan berlaku di hujung kalimah, dan juga dikenali sebagai asyaddu qalqalah, asyaddu qalqalah. Jadi ingat, qalqalah akbar berlaku di hujung kalimah ketika mana kita waqaf, dan bagi huruf-huruf qalqalah ini adanya tasydid padanya, berada di hujung kalimah ketika mana waqaf dan huruf qalqalah ini bertasydid padanya. Baik, kita lihat contoh bagi huruf qalqalah ini, iaitulah contoh huruf ba, contoh huruf ba. Dan contoh bagi qalqalah akbar ini banyak berlaku pada huruf jim, pada huruf qaf, pada huruf ba. Dan kita lihat satu persatu insya-Allah. Bagi huruf ba, qalqalah huruf ba berlaku di hujung kalimah dan bertasydid. Contoh pada ayat Tabbat yada abi lahabin wa tab, wa tab. Di situ adanya sabdu pada huruf ba. Maka cara untuk kita nyatakan qalqalah akbar ini, kita kena pastikan bacaan tasydid itu terlebih dahulu, baru kita menyebut sifat qalqalah itu. Wa tab, wa tab, adanya sabdu. Tapi jangan terlalu lama tuan-tuan. Ada orang membaca watab, terlalu lama. Memadai dengan tasydid. Kita pegang pada tasydid baru kita lepaskan tonang suara tersebut kerana sifat qalqalah itu. Watab, tak perlu sampai watab, tu terlalu lama. Contoh sekali lagi saya sebut Tabbat yada abi lahabin watab, watab. Cukup. Yang kedua bagi huruf jim. Contoh wala jidala fil hajj, hajj, wala jidala fil hajj, fil hajj. Itu terlalu lama. Itu contoh bagi huruf jim. Kemudian kita lihat contoh bagi huruf dal. فقالوا يا ليتنا نرد, نرد, adanya sabdu. فقالوا يا ليتنا نرد. Ini contoh dalam surah Al-An'am ayat yang ke-27. Dan contoh bagi huruf ta, ta tidak ada contoh, tidak adanya ayat ataupun kalimah yang pada huruf ta itu adanya tasydid. Jadi tidak ada dalam ayat-ayat Al-Quran huruf ta yang bersabdu ketika mana kita waqaf. Dan yang terakhir huruf qaf, contoh ayat dalam surah Yunus ayat yang ke-35,
Qulillahu yahdi lil haqqa. Lil haqqa. Itu contoh bagi huruf qaf yang bersabdu yang disebut sebagai qalqalah akbar. Bagi qalqalah akbar ini hanya huruf ta sahaja tuan-tuan sekalian. Tidak ada contohnya kerana tidak ada ayat ataupun kalimah di dalam Al-Quran yang melibatkan huruf ta yang bersabdu dan kita waqaf padanya untuk dijadikan sebagai qalqalah akbar. Maka di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita lihat sikit apa kata Imam Ibn Al-Jazari, wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Dan nyatakanlah olehmu akan huruf yang diqalqalahkan itu jika ianya sukun dan sekiranya ketika waqaf ianya lebih nyata. Ini disebut oleh Imam Ibn Al-Jazari. Jadi tuan-tuan sekalian, hari ini kita belajar apa? Mengenai pembahagian sifat qalqalah. Adanya qalqalah sughra, adanya qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar. Bila mana berlaku sughra, berlaku di pertengahan kalimah. Bila mana berlaku qalqalah kubra, berlaku di hujung kalimah. Dan bila mana berlaku qalqalah akbar, berlaku di hujung kalimah dalam keadaan huruf-huruf qalqalah ini bertasydid, yakni bersabdu. Alhamdulillah untuk hari ini, pengajian untuk hari ini insya-Allah akan datang kita cuba memahami lagi, iaitulah cara melafazkan bunyi qalqalah ini, apakah yang disebut oleh para ulama dan juga khilaf dalam kalangan para ulama. Insya-Allah kita cuba memahami pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Moga manfaat untuk hari ini tuan-tuan sekalian. Sama-sama kita jadikan Quran sebagai teman hidup kita ini insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan yang setia dengan program ini. Ambillah manfaat apa yang telah kita pelajari. Insya-Allah keberkatan untuk kita semua, rahmat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.